Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. So, untuk malam ini kita akan pergi kepada 3 topik utama ya. Dan mula-mula sekali kita nak pergi kepada topik integral of trigonometric function. Okay, integral of trigonometric function. Kameran bagi fungsi trigonometrik. Okay, so sama untuk yang sebelum ini, dia pun ada formula. Okay. Ini adalah formula yang kamu perlu faham dan tahu nak guna dekat mana untuk trigo. Yang paling utama kita tengok sin x. Okey, dia adalah bila kita tahu integration adalah inverse kepada differentiation. So, dia punya integrate pun adalah inverse kepada differentiation. Kalau dulu bila kita differentiate sin x, kita akan dapat beza sin dapat cos x. Tapi sebaliknya untuk integration. Once you integrate sin x, kamu akan dapat negatif cos x. Beza dia apa? Dia ada negatif untuk trigo. Kalau untuk differentiation, dia tak ada negatif. Itu saja beza dia. Okay? So, kalau cos pula, kita akan dapat sin x. Dan kalau untuk integration, dia tak ada tangent. Dia ada secant. Secant integrate dapat tangent. Okay, dan don't forget, mesti ada tambah C dekat belakang sekiranya dia adalah indefinite integral. Ya. Ada dengar suara saya ke? Okay, boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Boleh ke? Kenapa? Saya tak berapa nak dengar lah suara you all. Okay, boleh dengar suara saya? Skrin saya nampak tak skrin saya? Skrin saya nampak tak? Sekejap, saya tengok mana. Oh, sekejap saya tengok, saya connect. Okey, tak apa, sekejap, tunggu sekejap, saya nak connect yang lain, tunggu sekejap. Siapa ni? Apa nama? Siapa yang guna internet ibu tu? Patutlah lambat, ada 3 orang guna internet ibu, 2 orang ni. Android, okey tak apa, ibu block je lah. Tak apa, pakai dia Android ni siapa sampai 2 orang. Okey tak apa, orang ni dah. Pakai yang wifi kat rumah punya. Okey, sambung. Boleh dengar ya? Okey. Sambung balik. Alright, okey. So, kalau yang ini pula kita nampak integrate cos 5x dx. Okey, so bila integrate cos, kita akan dapat sin. Alright. So, yang kita akan dapat di sini adalah kita akan dapat sin. Kita akan dapat sin 5x. Di belakang dia mesti sama. Okey. Sin 5x. Okey, nampak dekat formula ni ada 1/a kan? So, a tu datang mana? Bezakan 5x. Beza 5x dapat berapa? Dapat 5. 5 letak di bawah. Tambah C. So, itulah jawapan dia. Okay. So, kalau apa beza dengan differentiation? Kalau differentiation, kalau kamu ingat lagi masa kita buat differentiation dulu. Okay. Kalau yang differentiation dulu, y sama dengan sin 5x. Apa dapat jawapan dia ni? Ini apa jawapan dia? Dapat 5 cos
5x. Betul tak? Di belakang dia tak boleh ubah. Okey. Beza dengan integration apa? Nampak ni? 5 ni kalau differentiation kat atas, darab. Kalau integration, dia duduk kat bawah. And then dia ada tambah C. Itu saja beza dia. Boleh nampak tak dia punya cara dia macam mana? Boleh? Alright. Okay. So, cuba kita buat yang ketiga. Okay, kamu dah nampak macam mana cara dia. Okay, so kita dah tahu sekarang. So, boleh je kalau kita nak letak, apa nama tu? Kalau kita nak letak dia dekat, apa? Dekat bawah. Saya nak letak dekat bawah. Okay, saya letak dia dekat bawah. Okay, so saya letak dia dekat bawah. Macam ni. Okay. Sama dengan, okay, 6 ni saya keluarkan dulu saya kata kerana dia variable. Second, kuasa 2. 4x tambah 3 dx. Okay. So, jadi apa yang kita dapat? 6. Second integrate dapat tangent. Tangent apa? Yang sama dengan kurungan dia. Lepas tu nak buat apa? Bahagi. Berapa dekat bawah ni? A. A tu yang mana? Beza yang dalam kurungan. Dapat apa? Dapat 4. Don't forget mesti ada tambah C. Dan barulah kita boleh tengok. 4 kita boleh potong dengan 6. Dapat 2. Dapat 3. Betul? So, bolehlah kita tulis jawapannya sebagai, jawapan dia sebagai 3 tangent 4x tambah 3 per 2 tambah C. Okey, dapat kelas? Okey. So, sekarang kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okey. Alright, cuba kamu buat sendiri tengok. Yang ini macam mana? Boleh kamu cuba buat dia? Sementara kamu buat, saya pun buat sama. Kemudian tengok jawapan kamu sama tak dengan jawapan saya. Okey, dapat tak macam saya jawapan kamu? Dapat tak kelas? Okey, dapat. Okey, yang lain dapat tak? Ada soalan nak tanya untuk yang itu?
Macam mana dia boleh jadi macam begitu? Okey, bagus. Soalan yang bagus. Macam mana dia boleh jadi begitu kan? Saya pun pelik je macam mana dia boleh jadi begitu. Alright. Okey, tengok The first is kita kena tengok soalan dia. And then saya kata, kalau kita takut kita keliru, kita keluarkan dulu constant. So, mana constant kita? So, kita check mana constant kita. Kita ada 2 constant dan 5. Okay, itu constant kita. 2 dan 5. That's why saya letak 2 dan 5 kat depan. Kat depan sini. Nampak? Saya letak dia kat depan. So, yang tertinggal adalah yang lebihnya lah. Yang tertinggal adalah yang selebihnya. Ini yang tertinggal selebihnya. So, itu sajalah yang kita nak integrate. Okay, second. Second integrate dapat apa? Tengok kat sebelah sini. Second integrate dapat apa? Dapat tangent. Nampak? Yang 2/5 kamu dah keluarkan ni, biarkan dia. Tak payah nak integrate lagi. Dia di luar sekarang. Sekarang kita nak fokus yang second saja. So, this is the formula. Ini formula for the second tu. Nampak? Jadi, dia kata akan dapat 1/A. What is 1/A? A adalah differentiate daripada bracket. So, tengok dalam kurungan, saya differentiate dapat apa? Dapat negatif 3. So, negatif 3 tu saya letak kat bawah. Itu yang A dia tu. Okay. So, tangent. A, negatif 3. Kemudian apa kita nak buat? Buka kurungan, gabungkan dia. 2 saya kekal ke atas. 5 saya darabkan dengan negatif 3. Dapatlah negatif 15. 2 tangent in bracket 2 minus 3x over negatif 15 tambah C. Boleh kelas? Okey, sambung. So, mari kita tengok yang seterusnya. Yang ini pula. Okey, ini dia ada tambah saja beza dia. Kalau dia ada tambah sekalipun, tak apa. Kita buat dia satu per satu. Sama je. Okey. So, kalau you nak pecahkan dia pun boleh. Kalau kamu takut-takut, you nak pecahkan dia pun boleh. Kalau pecahkan dia jadi beginilah. Okey. Tapi kalau kita dah mahir, kita tak nak pecah pun tak apa. Sama je ya. Begini. Kalau you nak asingkan dia, dia akan jadi beginilah. Okey. Sorry, saya tertinggal X kat sini. Okay. So, kita integrate. Cos X. Dapat apa kalau cos X? Dapat sin X. So, dia adalah 2 sin X. Right? Tambah 3. Sin X. Dapat apa sin X? Sin X dapat negatif cos X. So, dapat negatif cos X. Don't forget, mesti tambah C. So, apa jawapan dia? 2 sin X tambah tolak jadi tolak 3 cos X tambah C. So, itu jawapan dia. Boleh kelas? Okay, come on. Yang F pula. Yang example F. Macam mana kita nak buat dia? Okay, tengok saya buat example F. Sekarang kita dah mahir. So, saya nak terus integrate dia. Sebab kita dah pandai. So, 4x integrate dapat apa? Adakah ini trigonometri 4x? Tidak. So, bila kita integrate, kita akan dapat apa? 4x kuasa 2 per 2. Okay. Sini pula. Okay. Sekarang kita dah pandai. Kita dah boleh buat direct. Kalau pandai boleh buat terus. Pandai boleh buat terus. Tolak 6. Tangent. Tangent apa? Tangent 3x. Mesti ada A kat bawah dia. Waris A. Differentiate 3x dapat 3. Mesti tambah C. Okay, sekejap ada siapa baru masuk tadi tu. Okay. Okay, so kita ringkaskan yang mana kita boleh ringkaskan. Nampak 2 dengan 4 saya boleh potong jadi apa? Jadi 1 jadi 2. 1 3, 1 kali 3, 2 kali 3, 6.
So jawapan kita menjadi 2x kuasa 2 tolak 2 tangent 3x tambah c. So kita yang akan dapat jawapan dia. Okey, boleh? Okey kelas? Daripada mana dapat apa? 4x ini? Okey, kerana ini adalah, okey saya keluarkan dia. Tengok saya keluarkan dia. Nampak 4 ni? So kalau kita keluarkan masa mula-mula kita belajar integration dulu. Okey, ini yang masa mula-mula kita belajar integration. Dapat apa? Power mesti tambah 1. Saya tambah 1 jadi 2 lah. Dah tambah mesti letak mana? Letak bawah. Tambah C. Ini yang saya potong. So dapatlah kawan ni. Okey, boleh kelas? Nampak? Okey. Jadi maksud dia untuk soalan F ini saya gabungkan. Yang 4x ini adalah fungsi polinomial. Yang di belakang dia adalah fungsi trigo. So kita combine lah. Okey, next. Okey, sekarang kita nampak dia ada value. Nampak tak? Dia ada limit. Limit ni kita dah belajar semalam. Okey, kita belajar bila? Kita dah belajar semalam kan? Okey, kita dah belajar semalam. Alright. So jadi bila kita tengok ada limit untuk trigo ni dia special sikit Untuk trigo dia special sikit. Kenapa? Once kita integrate, bila nampak saja trigo, kamu kena tukarkan mode calculator kepada mode radian. Mode radian. Tahu tak mode radian dekat calculator? Tahu tak? Tak tahu? Dekat kalkulator ada mode radian kan? Kamu tahu nak tekan tak? Takkan kau tak tahu nak tukar mode radian macam mana? Tekan mode. Tekan mode tu dapatlah radian kan? Tahu tak? Tahu kan? Dah ada belajar dulu Math 1 pun ada belajar trigo kan? Okey. So, kita kena setkan kalkulator kepada mode radian. Kalau mode lain tak boleh. Okey, boleh Kenapa dia kena guna mode radian? Kerana trigo adalah melibatkan sudut. Okey. So, sudut adalah melibatkan pi. Jadi, dia kena guna mode radian supaya senang. Okey. So, tengok contoh D. Sekarang kita akan buat dia macam semalam. Cuma beza dia sekarang saya kata dia ada apa? Ada limit. Lower limit and upper limit. So bila dia ada limit bermaksud. Apa maksud dia? Maksudnya kita akan dapat jawapan dalam bentuk. Bentuk apa? Dapat bentuk nombor bulat. So macam mana kita nak buat? Mari kita buat. Okey, mari kita buat dalam bentuk nombor bulat. Sekejap saya tukar color dia. Okey. So sekarang kita dah tahu. Mula-mula integrate dulu. Integrate part sin x dapat apa? Kita akan dapat apa? Sin dapat apa? Dapat negatif kan? So kita tahu kita akan dapat negatif 4 cos x. Tak ada tambah C. Kerana apa? Kerana dia ada limit. Ini buat macam semalam kita buat. 4 kosong. Okey, sekarang saya akan gantikan dia. Tengok, saya akan gantikan. Negatif 4. Okey, saya nak ganti dekat yang cos je. Cos 4 tolak cos kosong. Okey, cuba tekan kalkulator dapat apa jawapan? Mesti dalam mode radian. Okey, apa jawapan kamu? Cepat. Okey, saya tunggu.
6.61. Jawapan lain? Apa dia? Dia punya jawab apa dia? Apa dia? Dia apa? Sekejap saya tengok. Apa dia? Sekejap dia saya tekan pula. Negatif 4 sama dengan dalam mod radian. Sekejap ya saya tengok apa jawapan dia. 4 sin x kosong 4. Okey, jawapan dia adalah 6.61. 6.615. Dapat kelas? 6.615. Okey, bagus. Dapat dah jawapan dia. Okey. Cuba buat E, dapat tak jawapan dia? Cuba buat E pula. Kalau E tu ada nampak simbol tadi, simbol tu simbol pi kan? Dekat kalkulator kamu ada pi tak? Okey, mana boleh tak ada. Tekan pi juga. Okey, jangan kau ubah pi tu 3.142 ke 20.27 ke. Jangan. Masukkan simbol. Simbol apa saya kata? Simbol pi juga. Okey, cepat. Cuba buat dapat apa? Depan kamu. Mana ada senang. Apa susah? Tak apa, pelan-pelan. Supaya kita buat pelan-pelan. Saya buat sama-sama. Yang penting mula-mula kita differentiate kan. Dapat apa kita tahu, dapat sin, dapat negatif. So dia akan dapat 2, negatif 2 cos 3x tambah 5 per 3. Okey. Kenapa ada per? Ini nampak tak? 3x tambah 5. A dia tu, A dia ni. A dia kat bawah tu. Yang ini x dia 1 je kan? Nampak x dia ni? Kalau integrate x, kalau differentiate x dapat apa? Dapat 1 kan? That's why di bawah ada 1. Kita tu 1 kita tak tulis. Ini sebab ada 3x. That's why kita ada 3. Okay? So, letak pi kosong. So, saya kata kalau nak senang kira, negatif letak kat luar, negatif 2 per 3. So, saya masukkan cos 3 pi tambah 5 tolak cos 3 kosong tambah 5. Okey, untuk kurungan. Okey, tekan kalkulator. Apa jawapan kamu? Ada dapat jawapan? Okey, apa jawapan? Tak apa, saya tunggu. Yes, betul. 0.378. Tahniah.
kepada yang berjaya. Yang tak berjaya nanti lepas ni buat sampai dapat ya. Kerana saya nak cepat di malam ni. Okay. Alright. Boleh kelas? Yang tak berjaya, cuba buat lagi tengok kat mana kamu silapnya. So yang dah berjaya nampaknya you dah faham sikit. Alright. Okay. Next example you tengok. Okay, tadi kita tengok example tadi. Limitnya adalah 04, 04. Nombor dia kecil-kecil. Alright. Yang F ini, biasa saya tertinggal sikit. Sorry. Yang bila dia ada mention degree. 0 hingga 90. Nampak tak dia mention kat situ? Okay. Bila dia limitnya adalah dalam degree. Jadi kalkulator kita pun mesti dalam mod degree balik. Boleh kelas? Nampak tak? Kalau limit dia dalam limit degree, kita pun kalkulator kena pastikan mod degree. Kalau dia bukan degree, dia biasa macam ni, nombor bulat ke perpuluhan ke, pastikan dalam mod radian. Alright, itu je. So yang ni, kalau dalam degree apa kita buat? Okay, kita integrate dulu macam biasa. Cos kita akan dapat apa? Kita akan dapat okay, 4x tolak 1. Jangan lupa mesti ada A kat bawah. A dia berapa? A dia 4. Dan don't forget dia ada limit 90 degree, 0 degree. Alright. So, saya nampak 4 kan? Saya tak suka nak tekan kalkulator susah. Jadi saya letak dia kat luar. Saya akan tekan kalkulator. Sin 4, 90 degree. Okay. Tolak 1. Okay. Tolak sin 4, 0 tolak 1. Okey, tekan kalkulator. Apa jawapan kita? Ya. Macam mana? 1/4 ni kasih 4. Maksud kamu macam mana tu? Tulis begini tulis 4 begitu. Tulis 4 begini. Oh, tak boleh. Kau tengok dia duduk kat bawah, darjat dia di bawah tu. Kau nak boleh sama dengan orang atasan ni. Ini kayangan yang di atas, yang di bawah ni bukan kayangan tu. Jadi dia tak boleh sama taraf tu. Mesti di bawah. Okey. Kalau dia asal bawah, mesti di bawah juga. Okey. Mesti di bawah juga. Okey, apa jawapan dia? Yes, betul. 0. Dapat? Okay. So that's the answer untuk itu. Okay, boleh So sekarang kita pergi pula kepada, hari ni kita lambat lama sikit tak habis lagi, saya nak sambung. Okay. Kita pergi kepada integral of reciprocal function. Yang mana tadi saya katakan formulanya adalah apa? 1 over x dapat ln x. Dapat apa? Dapat ln x. 1 over u dapat ln u, mesti ada a. Okay, mari kita tengok dia punya example. Macam mana kita nak buat dia. Okay. So yang A. Alright, tengok yang A macam mana. A, mana dia saya tuliskan. Okay, A. Okay, kita nampakkan kalau kita nak samakan dia dengan formula, saya kata kita boleh letak dia kat luar. Macam mana? Macam ni. 3 1/x dx. Okay. Nampak saja 1/x. 1/x ni samalah dengan x negatif 1. That's why saya kata kalau kuasa negatif 1 mesti dapat apa? Mesti dapat ln. So kita akan dapat 3 ln x plus c. So itu saja.
Nampak kelas? Boleh? Dia mesti duduk dalam modulus. Apa maksud modulus ni? Maksudnya ialah semua yang duduk dalam modulus ini mestilah positif. Itu. Alright, okay. Mari tengok B pula. Mari tengok B. Apa yang saya nak keluarkan B? Nampak tak? Ada 8, ada tu 7. Jadi saya akan keluarkan 8/7. Yang tinggal adalah 1/X dx. So what is the answer? 8/7 ln X tambah C. Boleh? Boleh kelas? Okey. Tengok sini. Kenapa dia tak ada over A? Sedangkan tadi saya kata dekat formula ni macam ada over A kat bawah dia kan? Okey. Kamu kena tengok Kalau dia hanyalah 1/X, dia memang ln X. Kalau dia 1/U, U adalah sebarang fungsi yang bentuk dia macam tu, baru ada A kat bawah dia. Okey. So, contoh dia yang macam yang C ni lah. Okey, yang C kita buat C. Okey, mari kita buat C. Okey, saya buat C. Kalau yang C ini, saya tak boleh nak keluarkan dia macam ni tau. Saya tak boleh keluarkan dia kenapa? Kerana dia bersama-sama begitu. Saya tak boleh nak pecah dia. So, apa yang boleh kita buat adalah hanya begini. Saya keluarkan 10 dulu. Saya jadikan dia 1/5x tolak 7 dx. Okay. Ada yang tanya, kalau tak nak keluar 10 ni boleh tak madam? Nak satu kali di sini? Boleh. Tak ada masalah pun. As long as you know 10 itu adalah constant di atas dan kita akan bawa bersama, it's okay. Alright? So, bila kita bawa dia bersama, 10 tetap 10. Ini integrate. Ini yang U tu. Okay, so kita akan dapat apa? Dapat ln 5x tolak 7. Okay. So, ini yang akan ada over A. A ambil mana? Bezakan dia. Bezakan 5 dapat apa? Dapat 5. Tambah C. 5 dengan 10 kita boleh permudahkan tak? Okey, boleh kita permudahkan dia. So, kita akan dapatlah jawapan akhir kita adalah, jawapan akhir yang kita dapat adalah, jawapan akhir kita 2 ln 5x tolak 7 tambah C. Okey, dah siap yang itu. Boleh? Setakat ni ada nak tanya soalan? Maksudnya kan, korang ni saya ajar laju pun kau boleh dapat lah Hebat betul lah. Okey. So, kita pergi pula contoh yang seterusnya. Okey. Sekarang contoh seterusnya, kalau kita tengok, dia ada apa? Ada limit. Okey. Kalau ada limit ni maksud dia ada apa tau? Ada nilai lah. Okey. Ada nilai dia. Okay. So, macam tadi lah kita akan buat dia macam tadi. Okay, kita akan buat dia macam tadi. Mana pen saya? Sorry. Okey, pindah. Tapi kalau tak mau pindah boleh tak? Boleh. Kalau lah kata kamu dah pandai kan? Tak nak pindah. Ini saya buat kita dah pandai. Saya dah tahu. Saya nampak pun saya tahu dah. Dia akan dapat 6 ln X. Okey. Cuma sekarang tak ada tambah C. Kerana apa? Kerana dia ada limit. Jadi 10, 5. Seperti biasa, 6 ni saya tak nak dia kat situ. Okey. 6 ni saya tak nak kat sini. Kenapa saya tak nak dia? Kerana saya nak senangkan kerja saya supaya tak masuk dalam calculation yang banyak. So, saya keluarkan dia. Okey, saya keluarkan dia. Saya keluarkan dia menjadi 6 ln apa?
ln 10 tolak ln 5. Okey, sekarang tekan kalkulator. Dekat kalkulator ada simbol ln tak? Di mana itu? Di atas tangent. Di sebelah log. Nampak tak? Okey, cuba tekan. Ln 10 tolak ln 5 darab 6. Darab 6. Apa jawapan kamu? Yes, betul. Kita akan dapat jawapan 4.16. Boleh kelas? Boleh kelas? Okey. Senang saja kan? Ini kan dalam test nanti mungkin akan ada satu atau satu soalan akan keluar come up from reciprocal function. One question is come from exponential. Satu soalan keluar daripada apa nama tu? Trigo. And then substitution. Dia memang akan tanya satu-satu gitulah. Okay. Alright. So, bila kita baru belajar integration, saya nak you boleh score dengan jayanya soalan kedua iaitu soalan integration. Lebih kurang sama macam dalam pretest yang saya dah bagi tu ya. Okay. So, kemudian kita buat dengan cepatnya. Ini apalah jawapan ni kalau kita integrate ni? Kamu dah pandai? 2 ln x. Betul? 4 2, betul? Ada A kat bawah tak? Yes, betul. Sebab dia 1. Because x differentiate dapat 1. Okey, seperti biasa mari kita gantikan dia. 2 kita letak di luar siap-siap. Tak nak kacau dia. So, ln 4. Apa itu? Ni berapa ni? 12 kan? Okey. Ln 4 tolak 12. Tolak ln 2 tolak 12. Okey, tekan kalkulator. Kamu kena ingat bila 4 tolak 12, kamu akan dapat negatif 8. Betul tak? Kita dapat negatif 8 kan? Okey, tapi dekat kalkulator, kamu jangan tekan negatif 8. Kerana dia adalah dalam modulus. Semuanya mesti positif. Okey? So, kita akan tekan ln 8 tolak ln 10 darab 2. Apa jawapan kamu? Yes, negatif 0.44 berapa? 7 kah? 446. Okey, 446, 447 dah ln berapa? Ln 8 tolak ln 10 dapat jawapan darab dengan 2. So, kita akan dapat negatif 0.446. Yes, betul 446. 446, sorry. Kalau saya ada tersilap, tolong betulkan saya ya. Macam semalam kan saya ada tersilap tu. Saya lupa nak letak power 5 tu. Ada siapa tanya saya. Thank you so much. Saya pun kadang-kadang buat silap juga. Okey, boleh kelas? So, sama jugalah dengan yang ini. Okey, kita boleh kira dengan pantasnya pun. Cuba you all kira yang ni dengan cepatnya. Jangan lupa ada 5 kat depan tu tau. Ada 5 nampak kan? So, apa jawapan kita? Nampak tak? Yang ln ni lebih senang kan? 5 ln 1 tolak x. Okey. Okey, ini trik dia dekat sini. So, di bawah dia mesti ada negatif 1. Kan? Okey, ada trik dekat situ Kadang-kadang kita tak perasan trik-trik dia tu. So, kita keluarkan menjadi negatif 5
Okay. Ln. Okay. Ln berapa? Ln 1/4 tolak ln 1/3. So, dapat apa? Negatif 5 ln berapa? Ln negatif 3 tolak ln negatif 2. So, apa jawapan kita? 27. Yes, betul. Okey, boleh kelas. Siapa ada soalan setakat ni boleh tanya saya sekarang. Yang tak faham, jangan malu-malu tanya sekarang. Ada soalan? Ya. Kenapa satu tu kena pindah pergi bawah? Soalan F ke? Ini ke? Okey, kenapa kena kasih pindah dia? Okey. Tengok balik saya kata dekat dia punya rumus. Nampak tak rumus dia? Bila kita dah buat ln AX tambah B, dekat bawah ada pembezaan. Pembezaan yang mana nak kena buat tu? Pembezaan yang dalam kurungan. Bezakan atas yang dalam kurungan tu dapat A. Jadi sama juga untuk yang ini. Yang ini. Okey. Di mana sama dia tu? Di mana sama dia saya kata? Di mana sama dia? Di mana yang... Nampak tak? Ini 1/X. Cuba saya keluarkan. Y sama dengan 1 tolak X. Bila kita bezakan dia, dia dapat apa? Negatif 1. Ini yang saya bawa dia tu. Okey? Kalau yang tadi, mana dia ini kan? Kenapa tak ada bawa? Okey, yang ini cuba saya keluarkan dia. Y sama dengan X tolak 12. Bila saya bezakan dia, okay, beza X dapat apa? Dapat 1. Tapi kita tak adalah pula nak letak dia sebagai 1 dekat bawah ni. Kalau nak letak pun boleh juga, tak ada masalah. Okay? Tapi 1 kita tak letak kerana dia tak ada efek swan you darabkan dia dengan 2. Tapi ini ada efek dia. Because dia ada negatif. Dan you darab dengan 5 dapat negatif 5. Boleh kelas? Okay, next. Laju kita malam ni. Siapa ada soalan boleh terus tanya. Jangan diam-diam. Lepas ni you all boleh terus sambung jawab pretest tu sampai habis. Because besok malam kita nak buat dia punya revision. Okay, saya akan ulang daripada mula differentiation until integration. Alright? Okay, next is integrals of exponential function. Integration dan differentiation yang paling senang. Kenapa paling senang? Bila you integrate, bila you differentiate, dia akan dapat balik apa? Dapat balik soalan dia. Okay, mari kita tengok. So this is the question. So how to solve? Saya kata apa? Mesti dapat balik apa? Dapat balik soalan dia. Okay, mesti dapat balik soalan dia. So sekarang eksponen. Macam mana saya kata dapat balik soalan dia? Macam tadi ya, nampak ni. Eksponen X. Mesti dapat eksponen X. Kalau eksponen U, dapat apa? Dapat balik eksponen U. Cuma dekat bawah ni, bezakan power. Beza power letak depan itu differentiation. Beza power bahagi ke bawah itu integration. Boleh ingat kelas? Okay. So, macam mana? Alright. Sekarang mari kita buat. Saya kata akan dapat balik soalan. Beza power. Dapat apa beza power dia? Dapat 2. Letak di bawah.
tambah C. Dah siap. Tu je jawapan dia. Boleh? Next. Salin balik soalan. Bezakan power. Dapat apa beza power? 4 ke negatif 4? Negatif 4. Okey, letak di bawah. Tambah C. 4 dan 8 boleh simplify? Boleh. Dapat 2. So, apa jawapan kita? Jawapan kita adalah negatif. Nampak? So, negatif 2 eksponen 1 tolak 4x tambah C. Dah siap. Boleh kelas? Alright, next. Soalan C. Boleh kita integrate terus ke begini? Tak boleh. Mesti darab masuk. Darab masuk dulu. Darab masuk dapat apa? Bila base sama, power akan tambah. X tolak negatif 2x dapat negatif X. Negatif X lah kau ni. Tolak eksponen 2x. Dx. Sorry, ada integration saya tertinggal pula. Okay. Ni ingat tak ni? Kalau tak ingat, tengok saya tunjuk sini. Macam mana? Kalau siapa yang tak ingat. Okay, tengok saya ulang semula. Eksponen x darab eksponen negatif 2x. Bila base sama, power akan jadi tambah. So, dapatlah kita eksponen negatif x. Boleh kelas? Then, baru kita integrate. Okay, integrate. Salin semula. Bezakan power. Salin semula. Bezakan power. Tambah C. So, that's the answer. Dah siap. Okay, kelas? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, apa bunyi-bunyi apa tu? Okey, yang lain ada nak tanya saya? Tak ada kan? Adakah kamu bersama saya lagi? Bagus. Tak bersama saya? Apa tu? Bunyi macam bawa kereta ke apa tu? Okey, sambung. Okey. Okey, soalan seterusnya yang melibatkan ada limit. Okey, macam biasalah ada limit. Kita akan include juga soalan yang ada limit. Alright, okey. So, kita buat macam tadi juga. Okey. Dan the first kita mesti integrate macam tadi juga saya kata. 3/5. Integrate dia dapat apa ni? Integrate dia dapat eksponen salin balik. Differentiate power dapat 15 kan? So don't forget dia ada limit. Limit dia adalah 1 negatif 1. Okay, sebelum tu saya boleh permudahkan dulu. 1 darab 3 dengan 5 darab 3. Alright? Jadi saya akan keluarkan. Saya akan keluarkan berapa?
1/25. Mana dapat 25 ni? 5 darab 5. Okey. So, sekarang kita nak masukkan limit, upper limit dekat X itu. Okey. So, kita akan tekan eksponen 15. 1 tolak 7. Tolak eksponen 15 negatif 1 tolak 7. Okey, so yang tinggal adalah 1/25. 15 tolak 7 berapa? Berapa? 8 kan? Kau jangan buat begitu dalam test Okey, seterusnya berapa? Eksponen berapa ni? Okey, so sekarang apa nak buat? Tekan saja kalkulator. Tahu tak dekat mana ada eksponen itu? Kamu jangan salah tekan ya. Simbol eksponen kita adalah, kamu tengok dekat kalkulator kamu yang ln tu, ln tadi. Dekat belakang dia ada tulisan oren ke kuning tu, ada simbol E and then ada kuasa atas dia, betul? Jadi kita akan tekan yang itu. Macam mana kita nak wujud aktifkan dia? Tekan shift, tekan ln. Nampak? Baru kita masukkan nilai dia. 8. Okey. Tolak. Shift lagi. Power. Negatif 22. Tutup kurungan. Apa kau dah dapat jawapan dia dah? Bahagi 25. Apa jawapan dia? 119. Point berapa? 24. Pandai. Baguslah korang. Senang. Siapalah yang baru masuk. Mungkin terkeluar tadi kan? Syazul. Bukan baru masuk. Mungkin dia tadi terkeluar ke toilet ke apa ke. Tak apa. Kita bersangka baik je. Alright, okay. As long as you nak masuk kelas saya seronok sangat. Kalau kau tak boleh masuk, apakan daya. Okay, saya faham juga. It's okay. Alright. Okay, sambung. Okay, the last one for exponential. Okay, mari kita buat dengan cepat sekali. Mari kita buat sekarang. Tak nampak pula warna ni. Okay, cuba kamu buat dia dengan cepatnya. Sama dengan tu kalau dah menyanyi tu senang hati lah tu. Maksudnya faham lah tu. Ada apa tak? Okay. Negatif 7. 6. 1. Okay. So, macam biasa, yang kat bawah ni saya suka keluarkan dia. Ingat, jangan letak di atas. Dia di bawah, orang bawahan. Mesti duduk kat bawah. Okay, tak boleh duduk kat atas. So, eksponen 5 tolak 7, 6. Tolak eksponen 5 tolak 7, 1. So, tekan kalkulator untuk saya. Apa jawapan dia nanti? Eksponen 5 tolak 7 kali 6, 42. Dapat 38. Tolak eksponen 5 tolak 7 negatif 2. So, apa jawapan dia? Tak apa, saya tunggu. Apa dia? 6.714. Okey ke? Yang lain dapat sama? Sekejap, saya tekan kalkulator saya.
Itu saya pun rasa macam salah tu. Kosong poin kosong satu. Sekejap saya cuba tekan Shift exponent nanti saya tekan dulu. Shift exponent negatif 2. Nanti bahagi negatif 7. Dapat jawapan saya ialah 0.0193. Ya, itu jawapan dia. Dapat? Kalau yang syntax error tu kenapa? Tekan satu-satu ya. Eksponen negatif 38. Tolak eksponen negatif 2. Dapat jawapan? Baru bahagi negatif 7. Dan kamu akan dapatlah 0.0193. Boleh kelas? Ya, okey. Apa? Okey. Apa? Okey, kalau kamu tekan shift, tekan lon. Sudah tekan shift, tekan lon. Okey, apa yang dia keluar kat display kamu? Eksponen kan? Okey, kemudian kamu buat kurungan negatif 38. Tutup kurungan. Tolak. Bukan, kamu tak payah tekan kuasa. Kenapa? Kerana bila kamu nampak dekat nampak tak dekat lon belakang tu, eksponen tu dah ada kuasa kan? That's why you tak payah tekan kuasa lagi. Cuma bila nak masuk kuasa, masukkan bracket sahaja. Okey, boleh? Cuba lagi. Dapat tak? Cuba tengok. Dapat tak? Yang tak dapat tak? Cuba tengok. Yang tadi tak dapat kan? Dapat? Okay, good. Yang seorang lagi tadi siapa tanya saya dapat tak? Okay, bagus. So, kita tengok yang terakhir sekali untuk malam ini. Iaitu, kenapa? Dapat So, yang ni yang terakhir sekali untuk malam ni. Integration by sub. Ya. Balik pergi mana? Oh ini, nanti saya bagi juga tu macam selalu saya buat dalam PDF hari tu kan. Tapi tak apa, you nak ambil dulu, ambil. Nanti saya bagi juga. Saya cuba print screen nanti. Okay. Kerana sekarang saya dah buat di dalam PowerPoint, so senang sikit saya terus bagi di dalam bentuk PDF lah. Okay. Okay, last kali untuk malam ini adalah integration by using substitution method. Kita dah belajar belum ini? Kita dah belajar belum kelas substitution method? Siapa yang belum tu memang kau tak datanglah kelas saya hari tu dan kau tak tengok video pun. Okay. So actually kita dah belajar substitution method. Cuma kenapa saya ulang lagi malam ni? Kerana malam ni kita nak kaitkan dia dengan fungsi yang kita dah belajar. Fungsi eksponen dan kenapa soalan saya yang kedua ni sama pula ni? Okay, nanti saya copy lagi sekali lah. Okay. So, mari kita tengok. Sekarang kita nak guna apa? Nak guna substitution method. Okay. Okay, ingat. Ini petua kalau nak pilih substitution method. Ingat saya cakap Kalau dia adalah polinomial. Kalau dia adalah polinomial. U-nya adalah yang dalam kurungan. Okey. Kalau dia adalah trigo, U-nya adalah yang di belakang trigo.
Okey. Kalau dia adalah eksponen, kalau dia adalah eksponen, reciprocal function so U-nya adalah yang di sebelah bawah dia. Dan kalau dia adalah fungsi eksponen, U-nya adalah yang power dia tu. Itu cara pemilihan U untuk substitution method. Okay? So, mari kita tengok soalan yang pertama. Okay, kita tengok soalan pertama. Agak-agak kamu U dia yang mana? Okay. Okay, dia kan yes, yang kuasa saya kata. Nampak? Tadi baru saya cakap kalau ada eksponen, U dia adalah yang kuasa. Lagi satu cara dia macam mana kita nak tahu. Kalau kita pilih 2x, lepas kita dah pilih U, step berikutnya kita harus differentiate. Bila kita differentiate, dia boleh potong dengan mana-mana fungsi, that's the correct U. Okay, contoh bila saya pilih 2x, saya differentiate dapat 2 kan? So, saya tak boleh nak potong dengan kawan dia yang lain. Kalau saya pilih U ialah x square tambah 2. Step kita bezakan dia. Saya dapat 2x, betul? Dan dx kita menjadi du per 2x. Okay? Then, saya gantikan dia. Saya gantikan balik. Soalan kita adalah 2x eksponen x kuasa 2 tambah 2 dx. So, bila saya gantikan, dia menjadi integrate 2x eksponen u. Okay. So, di sini adalah du per 2x. Nampak? So, sekarang saya nak potong. Satu. Nampak saya potong? Mana kuasa 4 pula ni? Kuasa U ni. U bukan 4. U. Okay. So, yang tinggal sekarang adalah integrate eksponen U du. Kalau eksponen U apa kita dapat? Integrate. Kita dapat balik eksponen U tambah C. Apa itu U? U ganti semula. Eksponen X kuasa 2 tambah 2 tambah C. Itulah jawapannya. Boleh kelas? Okey, so seterusnya kita tengok. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Ini pula. Agak-agaknya U je yang mana? X dia mana? Atas ke bawah? Yang bawah. Okey. U jangan kamu letak bawah pula Kita letak U sama dengan 2x 3 tolak 7. Differentiate. So, du dx. Okey, kita dapat 6x kuasa 2. Okey. Apa jadi dengan dia sebelah dia? Jadi dx sama dengan du per 6x kuasa 2. Okay, salin balik soalan. X kuasa 2. 2x kuasa 3 tolak 7 dx sama dengan
X kuasa 2. Yang bawah jadi apa? Jadi U. Ini jadi DU per 6X square. So nak buat apa sekarang? Saya akan potong dia. Square. Ni atas X square, bawah X square. Nampak? Okey, jadi saya akan keluarkan 1/6 kat depan. Boleh? So yang tertinggal adalah 1 per U DU. Tadi kita belajar kalau 1 per U jadi apa? Saya tulis sini Jadilah 1/6 ln U tambah C. Apa itu U? Ganti semula 1/6 ln 2X kuasa 3 tolak 7 tambah C. Dah siap. Boleh kelas? Dapat kelas? Alright, good. Saya kenapa dah saya pergi salin soalan yang sama pula tu Sama kan soalan A dengan nama apa tu? Dengan soalan... Okey, oh sebenarnya saya nak bagi soalan ni sekejap. Saya type sekejap boleh? Okey, boleh saja. Bagus betul lah kau kan. Saya tersalah pula. Saya nak tulis sebenarnya. Sekejap, saya type sekejap. Okey, sebenarnya dia adalah eksponen kuasa cos X. Okay. Next is sin X dx. Okay, that's the question. Okay, ini baru betul. Ini baru betul soalan dia. Okay, apa U kita? Untuk soalan ni. U dia yang mana? U dia yang mana? Yes, pandai sudah. U-nya adalah cos X. U-nya adalah cos X. So, du dx dapat apa? Bezakan cos dapat negatif. Okey, kalau kamu pening-pening positif, negatif, positif, negatif. Kamu boleh tengok rumus juga. Nanti test kita ada bagi rumus. Kalau tak bagi rumus pun you boleh apa? Boleh open book juga kan? Du per negatif sin X. Okey? So, mari kita gantikan dia. Okey. Cos X sin X dx. Okey. Jadi, kita gantikan eksponen U sin X du over negatif sin X. So, saya potongkan dia. Potong sin X dengan sin X. So, negatif kita akan bawa dia ke depan. Alright, saya bawa dia ke depan. Menjadikan negatif eksponen U du. So, what is the answer? Negatif eksponen U adalah cos U plus C. Itu jawapan dia. Boleh kelas? Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Okey, last sudah. Ini soalan terakhir saya.
untuk malam ini. Macam sama, kalau kamu boleh nampak dia punya step dalam setiap satu fungsi itu, dia akan ada indefinite integral, ada definite integral, dan dia ada juga yang melibatkan substitution method. Boleh kelas? Macam saya selalu sebut, bila nak guna substitution method? Bila nak guna substitution method? Bila soalan minta. Kalau soalan tak minta, tak perlu guna substitution method. Itu saja. Simple So, mari kita buat yang terakhir malam ini. So, what is the U? Apa U kita? Yes, good. Nampak? Dah pandai dah. Kenapa? Tidak jugalah kalau kau buat latihan dia. Okay, 6x apa ni? 6x square, alright? Janganlah kau lupa-lupa tu. Saya tahu juga kamu banyak subjek lagi. You all dah ada test belum yang selaras? Ada tak test? Okay, so test you all upload di mana? CDOS juga? Bukan, ada setengah yang upload di Google Form, yes kan? Actually kita memang kena utamakan CDOS dulu. That's why saya selalu sebut CDOS Alright, marilah kita buat cepat. You all buat bersama saya. Jangan kamu tak buat kerana kalau kamu tak buat, hanya mendengar saja, dia memang tak boleh lah Saya dah jadi macam DJ radio sudah bercakap saja. Okay. Yes, terus. Okay, so what is the answer? Mari kita tengok. X kuasa 2 sin U. Okay. So, di sini adalah du per 6 X kuasa 2. Don't forget kita ada 2 kosong. Potongkan dia. Ada saya salah ke? Tak ada kan? Mana? Kerana kita dah ganti dengan U tadi ni. Nampak ni? Okay, itu dah jadi U kan? Okay. So, saya potong. So, saya nampak tak saya ada tertinggal dekat sini? Apa saya tertinggal? Sorry, saya tertinggal. Sorry, saya salah ni. Kita baru masuk, kita tak boleh begini lagi. Saya salah. Kita baru buat penggantian kan tadi? Kita baru ganti kan? Kita belum integrate lagi, sorry Saya dah pergi cepat pula. Okay. Saya tulis semula. Berapa tadi? 0, 2. Okay. Okay. So, sekarang yang tinggal adalah 1/6. Okay, baru kita nampak 0, 2 sin U du. Okay. So, apa yang kita dapat? Okay, saya guna sebelah ni lah tak sampai tak ada guna ni. Cukup ruang tak. Okay. So, kita akan dapat apa? Sama dengan 1/6 sin U dapat apa integrate? Negatif cos U, betul? Okay, negatif cos U 2 kosong. Nampak? So, apa itu U? Kita gantikan dulu U kita. Saya keluarkan ya. Apa U kita? U kita adalah cos 2x3 tolak 7. Dan baru kita gantikan dia. Okay, mari kita gantikan. Negatif 1/6
Cos 2, 3 tolak 7. Tolak cos 2 kosong 3 tolak 7. Okey, tekan kalkulator. Apa dapat? Kita tekan satu-satu lah ya. Negatif 1/6. 2 kuasa 3, 8. 8 darab 2, 16. 16 tolak 7 berapa? Okey. Cos 9 tolak betul tak? Apa jawapan dia? Okey, tekan kalkulator. Kenapa? Tak apa, saya tunggu. Kosong point 0.09278, betul? Aha, kamu jangan lupa tadi berapa dapat apa? 8.33. Ada tukar kepada radian tak? Cuba kamu tukar kepada radian. Macam mana? Aha. Cos tu tekan cos lah. Ialah cos 9 dalam radian. Mod dalam mod radian. Tolak cos negatif 7 bahagi negatif 6. So, kamu akan dapat 0.2775. Betulkah? Sekejap saya tengok. Betulkah jawapan dia ni? Sekejap cos 9 tolak. Kejap saya nak tekan kalkulator ni. Sama dengan bahagi negatif. Dapat tak kosong berapa? 278 kan? Dapat tak? Okay, so yes, betul. Itulah jawapan dia. 0.278 ke tadi? Saya pun dah hilang sudah. Betul kan? So, dapat sudah kita jawapannya adalah, mana dia pen saya? Apa tadi jawapan kita tadi? Apa jawapan kita tadi? U dia mana? 0.278. Okey, boleh kelas yang sebelah ni saya tak cukup. Apa nama? Buat nama dia pula. Okey, yang soalan E ni apa U dia? Yes, betul. Part. Cuba you all cuba buat boleh tak? Saya tunggu you all buat tengok. Boleh? Cuba kamu buat sekarang. Saya nak tengok jawapan dia. Ya, tanya. Mana?
Ini dapat daripada mana? Ini dapat. Okey. Ini dari sini. Dari sini kita differentiate, kita integratekan dia. Nampak tak? Okey, tak apa saya ulang Kepada yang faham, kamu boleh teruskan kepada soalan E, okey. Yang tak berapa jelas, mari saya ulang semula Yang tak berapa jelas, mari saya ulang semula macam mana kita dapat dia. Okey, mungkin ada yang tak jelas Alright, okey. Tengok bila kita menggunakan substitution method, mula-mula kita pilih U kan. Bila U dah betul, okey, setakat ni yang kat atas ni tak ada masalah Semua dapat kan? Okey. Lepas kita dah dapat U, dah differentiate, kita buat apa? Kita tulis semula soalan ni lah supaya kita tak tersilap. Okey. Dan baru proses kedua kita gantikan. Alright, saya gantikan dia. X kuasa 2 tak digantikan, turun semula. Yang kita gantikan hanyalah U dan dx. So, ini jadi sin U. Dx jadi apa? Dx jadi du per 6x. Okey, ini Ini. Lepas tu, x square atas dengan x square bawah sama. Saya saya potongkan dia. Okey. So, dapat tak? Ini yang tinggal 1 per 6 ini. Ini saya keluarkan dia. So, yang tinggal adalah 0,2 sin U. So, ini yang kita nak, nak integrate ni. Ni yang tinggal yang merah tu. Okey, ini saja yang saya nak integrate. Nampak? So, sin U. Tadi kita dah belajar bila kita buat sin U, apa kita dapat? Kita dapat apa kalau sin U? Mana saya punya formula tadi? Kalau sin U kita dapat apa? Sin dapat negatif cos. Okey. Kita dapat negatif cos. So, kita tengok negatif cos. So, itu yang dapat negatif cos tu. Nampak tak? Negatif cos U. Bila kita dah selesai begini, kita gantikan semula. Kenapa kita nak gantikan semula? Kerana tadi kita pun assume saja U dia. Dan kita gantikan semula. Kerana kalau kita tak gantikan, macam mana kita nak masukkan upper limit dan lower limit ni? Okey? Dia tak ada kat situ. Betul? Actually, dia ada satu lagi method lain. Kita boleh tukarkan limit dia. Tapi saya tak nak ajar dua method. Takut you all pening. Saya ajar satu saja method ini. Okey? Kalau satu lagi method, you have to find limit yang baru. Kita kena cari limit baru. And then tak perlu ganti semula. Itu satu alternatif lain untuk selesaikan dia. Tapi saya tak nak kamu fokus kepada dua. Kita tengok satu saja. Bila saya dah ganti semula. Okey, nampak negatif tu. Saya letak dia di sebelah luar. Saya letak dia siap-siap. So yang tinggal adalah cos U. Sekarang ini yang kita nak tukar tu. Kita nak tukar dia. Kita nak ganti balik. X tu kan. Nampak sini. Kita ganti dengan upper limit dengan lower limit. Okey. So, masukkan value dia, dapatlah cos 9 tolak cos negatif 7 bahagi negatif 6. Nanti dapatlah jawapan dia. Boleh kelas? Boleh. Yang faham tadi, yang dah buat E tu dah dapat jawapan belum? Tak buat? You all tak buat ke? Siapa yang dah dapat? Yang buat E ada tak ada yang dapat? Ada siapa buat tak? Tak ada siapa pun buat ke? Okay. 3-2. Actually jawapan dia kan. Saya pun tengok betul ke jawapan ni. 3.42 darab 10 negatif 11. That means dia 0.000 banyak Tak apalah, you boleh. Kalau ikut dalam buku yang saya tengok ni, jawapan ni saya tulis lah Mana dia? Saya tulis lah. Kalau test ke tak adalah susah sampai macam ni. Tak apa, saya tulis jawapan dia. Jawapan yang dalam buku ni bagi adalah 3.421 darab
10 negatif 11. Okey, ini jawapan buku bagi. Saya pun belum kira sama ada betul atau salah kerana kadang-kadang buku pun ada buat silap juga. Okey, that's all for today. Tonight. Ada apa-apa nak tanya saya sebelum kita tamatkan kelas malam ini? Okey, jawapan yang mana? Yang last tu? Ini? Ini you boleh silent. Tapi saya pun tak kira lagi. Jadi saya tak sure jawapan dia betul atau salah. Dan kalau you dapat, the answer is 3.421 darab 10 kuasa negatif 11. Okay? Okay, ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada soalan nak tanya, saya rasa sampai di sini dulu untuk malam ini.